Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk subjek matematik hari ini, kita masuk kepada topik yang terakhir iaitu melakar graf fungsi kuadratik. Okey, jom kita tengok. Okey, untuk melakar graf fungsi kuadratik, maklumat yang diperlukan adalah yang pertama, kita perlu menentukan bentuk graf. Okey, bentuk graf cikgu sudah terangkan masa kelas-kelas yang sebelumnya. Untuk menentukan bentuk graf, kita kena lihat pada nilai A. Nilai A tu kita tengok dalam fungsi persamaan kuadratik. Okey, seterusnya kita perlu menentukan pintasan Y. Pintasan Y kita perlu lihat pada nilai C. Seterusnya, kita perlu kira pintasan X atau satu titik yang dilalui graf tersebut. Ataupun bahasa yang mudah, kita perlu mencari punca bagi fungsi kuadratik. Yang ni pun cikgu dah ajar cara nak guna kalkulator tak? Okey. Seterusnya, yang keempat, kita perlu menentukan paksi simetri. Okey, paksi simetri ni menandakan bahawa graf kita tu berada di tengah-tengah. Jadi untuk cari paksi simetri, kita guna formula X sama dengan negatif B per 2 A. Yang ini pun cikgu sudah terangkan masa cikgu bagi dalam bentuk dokumen tu. Nanti awak tengok balik, okey? Seterusnya kita tengok contoh. Kalau kes yang pertama, bila graf fungsi kuadratik bersilang pada paksi X. Ini maksudnya bila kita lukis graf dia, graf tu berada di paksi X. Okey. Okey, di sini dia bagi 4 contoh, contoh 8. Okey, dia suruh lakar setiap graf fungsi kuadratik yang berikut. Okey, kita tengok A terlebih dahulu. Okey, untuk A, ni berdasarkan buku teks yang cikgu ambil. Okey, A dia kata fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Ini fungsi kuadratik yang diberi. Okey, dia suruh lakar graf. Okey, bila lakar graf, yang pertama kita kena tengok bentuk graf. Okey, bentuk graf kita tengok pada nilai A. Okey, nilai A berada di sini. Ni dekat pemboleh ubah kuasa 2. Dekat x kuasa 2 lah. Jadi nilai A di sini bukan tidak ada. Sini adalah 1. Jadi A sama dengan 1 maksudnya lebih pada kosong. Bila A lebih pada kosong, jadi bentuk graf dia adalah bentuk senyum. Okey. Yang kedua kita tentukan nilai pintasan Y ataupun C. C kita tengok dekat sinilah yang tiada X. Okey, jadi positif 3. Ini adalah jawapan bagi pintasan Y. Okey, seterusnya kita perlu mencari punca. Okey, memandangkan dia bagi fungsi kuadratik dia adalah X kuasa 2 tolak 4X tambah 3, kita samakan dengan kosong. Seterusnya kita guna kalkulator macam cikgu ajar sebelum ni. Cikgu harap awak ingat cara guna kalkulator sebab dia cepat. Okey, jadi nilai punca yang awak dapat adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Selepas kita dapat benda-benda ni, kita perlu cari satu lagi iaitu paksi simetri. Kita nak tahu dia berada di tengah-tengah dah. Bila kita lukis tu dia sama kiri dan kanan. Okey, untuk paksi simetri, kita guna formula X sama dengan negatif B per 2 A. Nilai B dengan nilai A kita ambil daripada persamaan ni yang dia bagi ni. Okey, jadi nilai B dia adalah negatif 4, manakala A adalah 1. Kita just gantikan. Jangan lupa ada negatif di sini. Ni memang formula dia ada negatif. Okay, kita selesaikan, kita dapat 4 per 2. 4 per 2 kita boleh kecilkan. Jadi, paksi simetri dia adalah X sama dengan 2. Okey, selepas kita dapat semua keempat-empat maklumat ni, bolehlah kita melukis. Okey, cara nak lukis dia yang pertama kita tandakan titik yang kita dapat tadi. Mula-mula sekali pintasan Y. Sini. Pintasan Y dekat sini dekat fx ni dah. Sini tanda sini 3. Seterusnya punca kita ada 1 dan 3. Jadi kita tandakan. Seterusnya kita ada paksi simetri 2 sini. Okey, jadi kita nak buat bentuk graf, kita tengok pada ketiga-tiga ni. Paksi simetri tak perlu kita tanda titik dah. Kita just tahu dia paksi simetri tu 2. Okey. Lepas tu kita sambungkan daripada atas ni ke lah sini. Jadilah bentuk macam ni. Nampak tak bentuk senyum ni? Okey, jadi di sini awak boleh buat garis putus-putus dan awak boleh tandakan ini sebagai paksi simetri. Jadi paksi simetri dia adalah 2. Okey, tengok kiri dan kanan dia balance sama. Okey. Seterusnya kita tengok B.
Dia kata fx sama dengan x kuasa 2 tolak 6x tambah 9. Okey, macam biasa, mula-mula kita kena tengok bentuk graf. Okey, bentuk graf kita tengok pada nilai A. Okey, nilai A dia tak ada apa kan? Bukan tak ada apa ni sebenarnya. Di sini adalah 1. Jadi A sama dengan 1. A sama dengan 1 maksudnya lebih besar daripada kosong. Jadi bentuk graf dia adalah senyum. Seterusnya kita cari pintasan Y ataupun C. Okey, C berada di hujung sekali ni yang tak ada nilai X. Jadi positif 9. Kita tandakan positif 9. Seterusnya kita cari punca. Okey, punca ambil persamaan yang dibagi ni. X kuasa 2 tolak 6x tambah 9 sama dengan kosong. Okey, guna kalkulator. Okey, kita akan dapat nilai X dia. X tolak 3, X tolak 3. Maksudnya X dia tu 1 sahaja. Tak perlulah. Sebab nilai dia kalau kita ni, kita dapat 1 kan. X sama dengan 3. Tak? Jadi, kita dapat 1 je lah Okey, seterusnya kita cari paksi simetri. Kita menggunakan formula iaitu X sama dengan negatif B per 2A. Okey, gantikan B dengan A. B dengan A ambil daripada persamaan. Okey, gantikan, kita akan dapat nilai paksi simetri adalah 3. Okey, selepas kita dapat semua maklumat ni, kita bolehlah lakar graf. Okey, jadi kita tandakan yang pertama, pintasan Y dia 9 sini. Selepas itu punca dia 3, 1 sahaja. Paksi simetri dia pun 3 sama. Okey. Jadi selepas kita dapat macam tu, kita sambungkan. Okey, sambungkan. Ini 3 ni awak buatkan dia putus-putus, awak label sebagai paksi simetri. Awak nampak tak? Kiri dan kanan graf dia balance. Okey. Seterusnya kita tengok kepada C. Okey. C dia bagi fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 2x tambah 15. Okey, yang ini macam biasa kita tengok kepada nilai A terlebih dahulu. Okey, A dia adalah negatif. Jadi maksudnya negatif 1 lah ni. Kurang daripada kosong. Jadi bentuk graf dia bentuk masam. Seterusnya cari nilai pintasan Y. Okey, pintasan Y dia 15. Positif 15. Okey, seterusnya kita nak cari punca dia. Okey, negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 15 sama dengan kosong. Okey, negatif X kuasa 2 kita jadikan positif. Bila kita jadikan positif di depan, yang belakang tu kita tukar juga tanda dia. Positif jadi negatif, positif jadi negatif. Jadi persamaan yang baru adalah X kuasa 2 tolak 2X tolak 15 sama dengan kosong. Okey, kita guna kalkulator pun tak apa. Okey, cari punca dia. Jadi kita akan dapat X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 5. Okey, seterusnya kita cari paksi simetri dia. Okey, menggunakan formula X sama dengan negatif B per 2A. Gantikan nilai tersebut. Kita akan dapat paksi simetri dia bersamaan dengan X sama dengan 1. Okey, seterusnya bila kita dah dapat maklumat tu, kita boleh tandakan. Kita tanda pintasan Y dia 15, punca dia negatif 3 dan 5. Seterusnya paksi simetri dia 1. Maksudnya berada di tengah-tengah puncak dia ni. Okey, lepas tu kita lakar lah. Okey, labelkan garis putus-putus ni X sama dengan 1 sebagai paksi simetri. Okey, seterusnya kita tengok D. Dia bagi fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 18. Okey, pertama sekali kita cari bentuk graf dia. Kita tengok kepada nilai A. Okey, nilai A dia adalah negatif 2 kurang daripada kosong. Jadi bentuk graf dia adalah bentuk masam. Seterusnya kita cari nilai pintasan Y. Pintasan Y dia sini. Okey, pintasan Y dia sini. Hujung sekali ni yang tak ada X. Jadi pintasan Y dia adalah 18. Seterusnya kita cari punca. Okey, punca dia kita jadikan dia persamaan tu sama dengan kosong dah. Negatif 2x kuasa 2 tambah 18 sama dengan kosong. Okey, yang ini dia faktorkan terus Dia faktorkan negatif 2. Jadi kita akan dapat negatif 2. Ada lagi ni benarnya. Negatif 2 kurungan x kuasa 2 tolak 9 sama dengan kosong. Gitu sebenarnya dah. Lepas tu negatif 2 bawa ke sebelah kanan. Kosong bahagi negatif 2 dapat kosong. Jadi tinggallah x kuasa 2 tolak 9 sama dengan kosong. Yang ini x kuasa 2 tolak 9 diguna pemfaktoran menggunakan kuasa 2 sempurna. Kena ingat balik Jadi 9 ni boleh jadikan 3 kuasa
2. Jadi kalau kita guna pemfaktoran jenis kuasa 2 sempurna ni, dia akan jadi X tambah 3, X tolak 3. Yang ini silibus tingkatan 2 eh. Kalau awak nak teringat, kena buka balik lah tingkatan 2 punya silibus eh. Jadi punca yang kita dapat adalah X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 3. Okey, manakala paksi simetri dia memandangkan nilai B dia tidak ada, jadi automatik paksi simetri dia adalah kosong lah. Okey, jadi dia berada di kosong sini lah. Okey, jadi bila awak lakar graf, awak akan dapat macam ni. Okey. Seterusnya bila kes kedua, iaitu graf fungsi kuadratik tidak bersilang dengan paksi X. Maksudnya dia terangkat lah sikit. Dah sama ada di atas ataupun di bawah paksi X. Okey. Okey, kita tengok contoh 9. Okey, yang pertama, dia bagi fx sama dengan x kuasa 2 tambah 1. Macam biasa kita tengok bentuk graf terlebih dahulu. Okey, bentuk graf kita tengok dekat x kuasa 2. Jadi A dia sama dengan 1 di sini. Lebih besar daripada kosong. Jadi bentuk graf dia adalah bentuk senyum. Okey, paksi simetri dia memandangkan nilai B dia tiada. Nilai B tu adalah pemalar bagi kali bagi X Jadi memandangkan X tidak ada, jadi automatik lah B dia kosong. Jadi paksi simetri dia berada di atas paksi Y ni lah. Fx lah. Okey, nilai C kita tengok yang tiada X, 1. Okey, yang ini memandangkan kita tak boleh puncakan dia, kita tak boleh faktorkan dia. X kuasa 2 tambah 1 kita tak boleh faktor. Kita tak boleh faktor. Jadi kita cuba gantikan mana-mana titik. Okey. Contohnya di sini dia gantikan X sama dengan 2. X sama dengan 2 masukkan dalam formula ni. X kuasa 2 tambah 1 untuk kita mencari nilai fx. Bila digantikan kita akan dapat 5. Jadi titik seterusnya berada di sinilah. Nampak tak? Jadi ikutlah, pilihlah mana-mana titik, tak apa dah. Okey, pilih yang titik yang rendah lah. Awak nak dapat X sama dengan 1 pun boleh dah. Okey, jadi kita akan dapat bentuk graf dia macam ni. Okey, seterusnya kita tengok B. B pun sama. Okey, dia bagi fx sama dengan negatif X kuasa 2 tolak 3. Mula-mula sekali kita cari nilai A dia untuk menentukan graf dia. Memandangkan A dia negatif 1 kurang daripada kosong. Jadi bentuk graf dia adalah bentuk masam. Seterusnya kita nak tahu paksi simetri dia. Memandangkan fungsi kuadratik ni tiada nilai X. Jadi paksi simetri dia adalah kosong lah. Paksi simetri dia berada di atas paksi Y. Okey, seterusnya kita cari nilai pintasan Y. Okey, pintasan Y kita tengok di hujung sekali ni yang tiada nilai X. Okey, negatif 3. Maksudnya dia berada di bawah lah nanti. Pintasan Y dia. Okey, seterusnya kita nak cari punca dia. Punca dia memandangkan sini tak boleh faktor. Jadi kita cuba gantikan dengan mana-mana nilai X tu. Okey, di sini dia gantikan X sama dengan 1. Jadi kita masukkan dalam persamaan. Awak akan dapat nilai fx dia sama dengan negatif 4. Bermaksud saat titik dia berada sini lah. Okey. Dan selepas tu awak sambungkan titik dia. Awak lakarkan graf. Okey. Okey, jadi untuk pembelajaran hari ni, untuk lakaran graf ni, cikgu nak awak buat nombor 1 dan nombor 2, praktiskan diri 1.1 G. Okey. Yang ini nombor 1 ni sama macam kes yang pertama, nombor 2 ni sama macam kes yang kedua. Awak cuba buat, nanti kita akan bincang di lain kelas. Okey. Jadi kerja awaknya cikgu nak awak salin nota daripada video ni termasuk dengan latihan praktiskan diri ni Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.